Tapi ada manusia ni memang dia tak cukup. Ataupun boleh jadi dia rasa orang Nabi ajar ni benda biasa. Benda tak power. Oh, you nak power lagi. Hak bunyi hak pelik-pelik. Tak ada powernya. Awak dengan Nabi. Nabi lagi power pada awak. Dan kita selaku seorang Muslim yang belajar amalan Muslim, kita kata apa yang diajar oleh Nabi memadai di atas dasar keimanan kita. Dan memang itulah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak perlulah menukuk nambah atau memandai-mandai di atas apa-apa alasan sekalipun. Melainkan jika kita ada dalil syarak yang akhirnya merujuk juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Batu bila ada satu amalan yang kita tak pernah tahu ia adalah amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun yang dirujuk kepada kedua-duanya, kita tanyalah, awak ni dalil kat mana? Tanya. Orang nak marah-marah lah kan. Bila sebut amalan, biasanya dia ibadah lah pasal amalan kan. Dia mesti back kepada basic itu. Jadi kalau orang tak biasa dengan rujukan, sandaran, dalil atau seumpamanya, kena try to get used to it lah. Mungkin ada sebahagian. Tapi ada bila kita tanya, dah kita tak pernah tahu. Amalan-amalan ni bukan hanya semayang, bukan hanya puasa. Kadang-kadang yang melibatkan bacaan-bacaan amalan lah tu. Nama amalan kan, ibadat. Bila ibadat mestilah ada sandarannya. Awak dapat kat mana begitu begini kan. Jadi kena ada lah. Kalau tak ada, cakap tak ada. Tak ada, Tok Guru saya bagi. Tak ada, saya terima ijazah daripada fulan bin sefulan. Jawablah begitu. Ini kalau kadang-kadang tak ada, dia salahkan kita pula. Dia nak tutup kelemahan dirinya pasal dia tak ada apa-apa rujukan. Oh, dia salah kita pula. Oh, ni lah Ustaz Jamil lah ni. Saya tanya dalil lah katanya. Habis tu nak tanya apa? Ya tak? Habis tu kalau kita tak endah atau tak perlu kepada rujukan atau sandaran seumpama itu, masing-masing bebas lah buat agama masing-masing. Kalau agama Nasara ke, agama Yahudi ke, mungkin boleh lah. Tapi Islam tidak begitu. Everything must go to the real reference. Mesti balik kepada reference kita yang asal lah. Biasa orang tanya ni benda dia tak pernah dengar lah. Kalau dia pernah dengar, kita tak payah tanya kan. Nak tanya dalil 5 waktu, tak payah tanya pasal tahu dah. Tu kalau semayang. Kalau hak lain-lain pun sama juga. Siapa-siapa yang baca 7 ayat dalam Yasin, ada perkataan mubin, dia akan mendapat perlindungan daripada Allah ataupun ayat itu akan menjadi pendinding buat dirinya. Jadi saya minta dalil lah. Ada awak kata ayat ni ayat pendinding. Mana dalil dia? Okay, itu satu. Yang kedua, abang tanya tadi kan, semua orang yang ada akal dah ada prinsip jelas tentang agama, dia pasti bertanya, apa beza mubin yang ada dalam Yasin itu, apa istimewanya, betul tak? Sebenarnya mubin itu bukan hanya ada dalam Yasin tu. Dia ada lagi dalam surah-surah dan ayat yang lain. Kerana dalam Quran ada 115 mubins. Ada 115 mubin. Dalam Yasin tu baru 7. Ada lagi 90 berapa? 115 tolak 7 apa? 115 tolak 7. 112 lagi ada. Apa beza mubin yang ada dalam Yasin dengan mubin yang ada dalam lainnya? Apa beza? Tak boleh jawab dah, tak ada. Yasin tu tak turun pada kita ya. Tak turun pada haji, tak turun pada ustaz, tak turun pada tuan tok syekh, dia turun pada Rasulullah. It has been sent down to the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa Rasulullah SAW selaku orang diturunkan wahyu kepadanya, the revelation down to him, tapi dia sendiri tak tahu atau tak ajar kita kalau betul dia ada rahsia atau kelebihan seumpama itu. Macam mana awak boleh tahu? Lepas tu kita nak dalil tu. Pasal Nabi terima wahyu. Kalau adalah rahsia-rahsia atau kelebihan seumpama itu, kenapa Nabi tak sampaikan? Adakah Nabi tidak diwahyukan begitu? Akhirnya awak dapat, dia tak dapat. Nabi tak dapat. Awak teror pada Nabi lagi awak ni. Jadi kita ni kalau nak amal, nak sebar, amal dan sebar agama Nabi, bukan agama sendiri. Tu je point dia. Jadi sebab tu setengah orang kalau kita tanya dalil, orang melatih lalu, nopak lalu tanya dalil. Okay, itu basic. Dan of course lah supaya kita tidak memandai-mandai, dan akhirnya agama yang sepatutnya orang kata dikekalkan apa yang ada, akhirnya kita agama Yahudi Nasara dulu rosak pasal sebab ni lah. Duk tambah kursi. Mana boleh kita ambil ayat Quran, kemudian kita kata ayat ni pendinding,
Ambil ayat Quran, kita kata ayat ni pendinding. Mana tak ada sandaran daripada syarak. Nabi ada kata kau begitu. Pasal Quran ni wahyu, awak tak boleh suka-suka begitu. Ya? Jadi kalau awak tidak ada apa-apa alasan, tak ada dalil apa gitu ini, awak dakwa perkataan ni special ataupun ayat ni special, ada pula certain privilege, saya tak tahulah. Mungkin termasuk dalam hadis Nabi ni. Maqala fil Quran bi ra'yihi fal yatabawa maq'adahu minan nar. That's why kita kena tanya. Ya. Agama Yahudi dan Nasara dulu rosak pasal orang ikut-ikutlah. Bila kawan tu ijazah, qabil tu. Orang biasa, orang awam, orang yang ikut-ikutan. Tapi bukan semua orang macam tu. Ya. Dan apa dia ajar oleh Rasulullah kepada kita sudah memadai. Ya tak? Macam tadilah, pendinding. Apa Nabi tak ajar pendinding atau pelindungan ke? Tu keluar rumah bismillah tawakkaltu ala Allah, pendinding lah tu. Sehingga Nabi kata, siapa-siapa yang kata begitu, syaitan akan berputus asa dan berkata pada sahabatnya, oh kita tak boleh kacau dah dia. Dia telah dipelihara oleh Allah. Pendinding lah tu, nak pendinding mana lagi? Ya tak? Ya. Nabi ajar baca auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tadi Nabi ajar baca bila tiba di satu tempat. Ada hadis lain Nabi suruh baca je satu hari 3 kali. Nabi kata lam yadurruhu syai'. Dia akan selamat, tidak dimudaratkan oleh apa-apa. 2 dah. Ada hadis Utsman bin Affan dan Sunan Abi Daud. Siapa-siapa baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i 3 kali. Lam yadurruhu syai'. Nabi kata tidak dimudaratkan oleh sesuatu. Selamat. 3 dah. Nak lagi? Cukup lah tu. Ya. Sebab tu kita kena belajar zikir-zikir syarak. Yang mana kita lihat dalam bab ni, Nabi ajar walaupun tak ada lah berbelah-belah, berpuluh-puluh. 4-5 cukup dah. Dan memadai bagi kita. Dan kita tak perlu yang lain. Selebihnya, serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada manusia ni memang dia tak cukup. Ataupun, boleh jadi dia rasa orang Nabi ajar ni benda biasa. Benda tak power. Oh, you nak power lagi. Hak bunyi hak pelik-pelik. Boleh baca Quran ngundu gitu power lah tu. Tak ada powernya. Awak dengan Nabi lagi power pada awak. Dan kita selaku seorang Muslim yang belajar amalan Muslim, kita kata apa yang diajar oleh Nabi memadai di atas dasar keimanan kita, dan memang itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tidak perlulah menukuk nambah atau memandai-mandai di atas apa-apa alasan sekalipun, melainkan jika kita ada dalil syarak yang akhirnya merujuk juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insya-Allah taala.